Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Ashidah binti Muhammad Saifuddin. Nombor matrik AA210442. Kini saya akan membentangkan tentang komponen peranti input dan output. Terdapat 6 komponen yang digunakan dalam projek kami iaitu NetMCU 8266, relay, sensor api sebagai input, motor DC sebagai output, perintang 220 ohm dan LED sebagai output. Yang pertama, NetMCU 8266. NetMCU 8266 sesuai digunakan untuk IoT projek kami, terutamanya projek kesambungan wireless, kerana Arduino tidak berfungsi secara wireless. MCU ini boleh menyambungkannya ke modul Bluetooth atau NRF. Chip ini mempunyai banyak persamaan dengan Arduino. Dua-dua ini mempunyai papan prototype yang dilengkapi mikropengawal yang boleh diprogramkan menggunakan Arduino IDE. ESP8266 lebih terkini dan lebih baik daripada Arduino. Oleh itu, ESP mempunyai spesifikasi yang lebih kuat daripada Arduino. Relay adalah peranti yang membolehkan litar kuasa rendah menukarkan arus atau voltan on-off yang agak tinggi. Relay adalah mengendalikan arus pull-in and holding yang sesuai dalam gegelungnya. Secara amnya, gegelung relay direka untuk beroperasi dari voltan tertentu iaitu 5 volt atau 12 volt. Perintang 220 ohm. Perintang adalah komponen elektrik yang menghadkan atau mengawal aliran arus elektrik dalam litar elektronik. Perintang juga boleh digunakan untuk menyediakan voltan tertentu untuk peranti aktif seperti transistor. Semua faktor lain adalah sama dalam litar arus terus DC. Arus yang melalui perintang berkadar songsong dengan perintangannya dan berkadar terus dengan voltan. Sensor api sebagai input. Sensor api adalah satu jenis pengasan yang direka terutamanya untuk mengasan serta bertindak balas terhadap berlakunya kebakaran. Tindak balas pengasan api boleh bergantung pada pemasangannya. Ia termasuk sistem penggera, saluran gas asli, propana dan sistem anti kebakaran. Sensor ini digunakan dalam perindustrian boiler. Fungsi utama ini adalah untuk memberi pengesahan sama ada pendidihan berlaku dengan betul atau tidak. Tindak balas sensor ini lebih cepat dan lebih tepat berbanding dengan pengesahan haba atau asap kerana mekanismenya adalah mengesan api. Motor DC sebagai output. Motor DC adalah mesin elektrik berfungsi di bawah kuasa DC. Ia menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Kelebihannya adalah termasuk kemudahan kawalan berkelajuan tinggi. Oleh itu, motor DC digunakan secara universal dalam pelbagai aplikasi. Kemajuan dalam elektronik baru-baru ini adalah menyebabkan peralihan daripada motor DC kepada motor berkuasa AC. Walau begitu, motor DC lebih disukai dalam aplikasi bermula dari mainan hingga kenderaan elektrik. Dalam projek ini, DC motor dikawal oleh mikropengawal. LED sebagai output. Diod pemancar cahaya LED ialah peranti semikonduktor yang memancarkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. LED membolehkan arus mengalir ke arah hadapan dan menyangka arus ke arah yang bertentangan. Anode disambungkan ke mikropengawal dan katod disambungkan ke ground melalui perintang. Apabila voltan pada pin pengawal tinggi, LED akan dihidupkan dan apabila voltan rendah LED akan dimatikan.
Ini adalah total kos untuk projek kami, iaitu RM26.39. Projek kami berfungsi apabila terdapat suhu tinggi, motor DC akan dihidupkan secara automatik dan LED boleh dihidupkan dan dimatikan menggunakan aplikasi Blink. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kasrina binti Ahmad Dewi. Saya akan menerangkan sirkuit diagram untuk projek ini. Kaki DO flame sensor disambungkan kepada 4D node MCU dan kaki positif kepada 3V dan negatif kepada ground. Resistor disambungkan kepada D1 node MCU serta di kaki LED dan terus ke ground. Kaki S relay kami disambungkan kepada D3 dan positif disambungkan kepada 3V dan negatif disambungkan kepada ground, dan kaki COM disambungkan kepada DC motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faik Izzuddin bin Samsuddin, nombor metrik AA210841. Saya akan membentangkan prototipe bagi projek kumpulan kami. Baik, yang pertama, kami menggunakan ESP8266 sebagai mikro pengawal. Yang kedua, sensor api sebagai input, LED dan juga motor DC sebagai output. Kami telah menyambung geganti kepada DC motor. Seterusnya, bagi dashboard IoT, kami telah mereka bentuk dua switch, iaitu yang atas dan juga yang bawah, di mana fungsi yang atas ialah bertindak sebagai pengawal nyalaan lampu LED. Bila kita tekan, dia akan on, dan tekan semula dia akan off. Bagi switch kedua, ia bertindak sebagai penanda bagi keadaan lita sama ada terbuka ataupun tertutup semasa kehadiran api. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan membentangkan bagaimana sensor api ini mengesan dan seterusnya menghantarkan data kepada IoT dashboard. Dan yang pertama, untuk switch yang atas ini berfungsi untuk mengawal nyalaan LED. Seterusnya, apabila kita nyalakan api, switch yang kedua ni akan on. Dan bila off bila nyalaan api tiada. Itu saja. Assalamualaikum, nama saya Nik Nazrul Syahmi bin Muhammad Nazruddin dengan nombor metrik AA212718. Kali ini saya akan menunjukkan draft yang kami gunakan untuk projek ini, iaitu flame sensor, node MCU dan juga relay, DC motor dan juga LED. Melalui graf ini kita dapat lihat bahawa apabila kita nyalakan api dan sensor detect, graf ini akan naik dan dia akan berfungsi dengan baik. Okey, seterusnya melalui daripada kita punya telefon, kita dapat menyambungkan IoT daripada sini ke sini telefon menggunakan hotspot. Iaitu hotspot telefon saya. Okey. Dan di sini dia akan menghantar data ke telefon dan juga laptop sekiranya laptop digunakan. Dan apabila saya nak, andai kata saya nakkan nyalakan lampu LED, cuma tekan ini saja. Cuba tunjuk dekat sikit. Mari kita tengok. Dia akan menyala. Gitu. Okey. Dan apabila dinyalakan api kat sini, sensor akan detect dan akan menghantar notification. Seperti notification menandakan bahawa ada api. On off lah. Lebih ringkas dan lebih padat. Tak perlu ayat panjang-panjang. Okay.
Sekian daripada saya, ini Azul Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Abdul Azam Bakri dengan kad matrik saya AA211899. Saya akan menerangkan tentang kepentingan IoT. IoT merujuk kepada rangkaian peranti fizikal, kenderaan, bangunan dan objek lain yang semakin berkembang dan yang disambungkan ke internet, membolehkan mereka mengumpul dan berkongsi data. Kepentingan IoT boleh diringkaskan dalam beberapa cara. Yang pertama, mempertingkatkan kecekapan. Peranti IoT boleh mengautomatikkan proses dan mengumpulkan data untuk mengoptimumkan prestasi, menghasilkan penjimatan kos dan meningkatkan produktiviti. Yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Peranti IoT boleh mengumpulkan data yang boleh dianalisis untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan hasil. Yang ketiga pula, ianya dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Peranti IoT boleh digunakan untuk mengumpulkan data tentang tingkah laku dan pilihan pelanggan yang boleh digunakan untuk menambah baik produk dan perkhidmatan. Yang keempat pula, mempertingkatkan keselamatan. Peranti IoT boleh digunakan untuk membantu dan mengakses bangunan dan kemudahan lain, serta untuk mengesan dan bertindak balas terhadap potensi ancaman keselamatan. Yang kelima pula, mempertingkatkan kualiti kehidupan. Peranti IoT boleh digunakan untuk meningkatkan kualiti hidup dalam bidang seperti penjagaan kesihatan dan pengangkutan. Secara keseluruhannya, IoT mempunyai potensi untuk merevolusikan cara kita hidup, bekerja dan berkomunikasi antara satu sama lain, dan ia dijangka memberi kesan yang ketara kepada ekonomi global. Sekian, terima kasih daripada saya.